Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera apa khabar anda semua, rakyat Malaysia dan juga rakyat seluruh dunia lah sebenarnya kan, yang mana anda berada di mana saja. Selamat menonton siaran langsung di BookTube Malaysia yang dibawakan oleh BookTube Malaysia, dan saya Hafiz Latif atau Hafiz bersama dengan anda pada malam ini untuk bicarakan topik buku falsafah suatu pengenalan. Dan untuk membicarakan topik ini, bukan saya yang akan membicarakannya, tetapi saya akan menjadi pembicara untuk sepanjang sesi kita nanti. Dan bersama-sama dengan saya pada malam ini adalah saudara Adika yang akan membicarakan tentang buku falsafah suatu pengenalan. Maka dengan itu kita terus saja kekal berada di sini, dan jika anda ada sebarang pertanyaan, jika anda ada sebarang pengalaman yang mahu dikongsikan dengan kami berkenaan dengan buku falsafah suatu pengenalan, boleh terus tinggalkan di ruang komen dan kita akan sama-sama telusuri perbincangan pada malam ini. Baik, okey. Tanpa membuang masa, saya nak silakan saudara Adika untuk bersama dengan kita dan menyapa anda semua yang sedang menonton secara langsung ini. Assalamualaikum. Hai Adika, apa khabar? Waalaikumsalam. Hai. Selamat datang ke Live BookTube Malaysia. Saya Adika Mirul dan saya adalah pemilik akaun Adika Chef Live, di mana saya akan menjentik sisi-sisi lain buku kegemaran anda. Begitu cerita dia. Okey, itu pengenalan ringkas daripada Adika. Baik, okey. Saya dapat maklumat daripada Udin Zahin, audio tak clear sangat. Audio tak clear. Okey, kita lebih lanjut. Tuan-tuan dan puan yang sedang menonton secara langsung ni, boleh jelas tak dengar audio daripada saya dan juga Adika? Visualnya macam mana? Boleh kita telusuri dahulu. Okey, boleh jelas. Sebelum kita minta maaf lah kalau mungkin audio kurang jelas sikit, sebab sekarang ni di tempat kami masing-masing ni tengah hujan lebat. Jadi mungkin saja talian internet juga tidak terlalu memuaskan, tetapi kita boleh teruskan insya-Allah perbincangan ni supaya anda semua dapat menelusurinya. Dan jika audio tidak jelas, mohon pakai earphone ataupun headphone masing-masing, supaya mungkin dapat lebih jelas mendengar suara kami berdua. Dan itu yang sebenarnya lebih mahal ya, tuan-tuan. Mahal ni sebab kita nak dengar audio daripada Adika juga. Baik, okey. Tanpa membuang masa, Adika, mungkin sedikit pengenalan lah tentang kita punya topik pada hari ni kan. Sebelum kita nak telusuri lebih jauh lah tentang buku falsafah suatu pengenalan. Jadi mungkin Adika boleh kenalkan sedikit dahulu ringkasnya tentang diri Adika sendiri, sebab tadi yang kiranya Adika just bagi tahu Adika punya channel masing kan, tapi maksudnya pengenalan lebih lanjut. Adika ni sekarang ni mungkin pelajar ke, bekerja ke, apa yang Adika lakukan, mungkin boleh kongsi dahulu lah dengan audiens kita pada hari ini. Okey, nama saya Abdul Adika Mirul. Boleh panggil Adika. Saya umur 25 tahun. Bekerja. Kerja saya, kalau bahasa paling mudah je, jaga kanak-kanak lah. Saya kerja dekat satu company yang membekal bahan pendidikan untuk kanak-kanak, especially untuk kanak-kanak yang berkeperluan khas. Nak cerita pergi saya dulu belajar law 5 tahun. Tapi saya drop out because of some few disagreements dengan takbiran, dengan syarah, ada banyak aspek lah. Dan semestinya meneruskan kerjaya lah. Teruskan kerjaya lah. Alhamdulillah, walaupun gaji tak banyak, tapi rak buku saya tu tak penuh lah. Baik, itu macam quote balik je daripada apa yang kita bincangkan pada petang tadi kan. Tapi itulah dia kan. Sebab kata Nora sendiri juga kan, salah seorang ahli booktuber kita bagi tahu kata, apa yang penting kita bahagia dan kita suka apa yang kita buat, kita teruskan di bawah, itu akan memberi manfaat kepada semua orang. Baik, okey. Kita teruskan dengan topik kita pada hari ini, iaitu buku falsafah suatu pengenalan. Mungkin di peringkat awal kita punya bual bicara pada hari ini, bicara wara kita pada hari ini, mungkin Adika boleh kongsikan sedikit dahulu tentang apa sebenarnya yang dianggap sebagai sebuah buku itu adalah buku falsafah. Compared to contoh kalau kita baca buku jurnal, novel, dan sebagainya kan. Jadi mungkin ada pendefinisian tentang apa sebenarnya yang menjadikan sebuah buku itu sebagai buku falsafah.
Okey, buku falsafah ni dia beza dia kalau kita baca buku fiction, misalnya Harry Potter lah kan. Misalnya kalau kita baca Harry Potter, kita dapat tahu dah jalan cerita tu, flow dia macam mana. Okay. Kita dapat tahu starting dia macam mana, lepas tu kita naik ke perkembangan, lepas tu ada konflik sikit, terus naik ke climax, akhirnya macam dan ada ending lah. Tetapi buku falsafah dia tak macam tu. Dia buku yang saya boleh katakan buku falsafah, dia akan membiarkan seseorang tu dalam keadaan terlopong atau takjub jika seseorang tu tak ada basic. Dan buku falsafah ni kan seperti biasa kalau bibliofil ataupun ambang friend booktubers ni, dia akan buat dekat hujung bulan, berapa bulan bulan ni berapa buku dah habis baca. Buku falsafah tak tu. Buku falsafah dia bukan racing lah, kita belum membaca dia sebab dia akan ambil masa untuk kita faham. Sebab falsafah ni asal dua perkataan, Phila and Sophia. Phila maksudnya cinta, Sophia hikmah. So dan kita nak mencintai hikmah tu perlukan masa. Sebab filsuf ni dia tulis apa yang dia nampak, apa yang dia soal dalam diri dia, lepas tu apa yang dia rasa dalam hidup dia tu sendiri. Okey. Tadi maknanya secara ringkasnya yang boleh Adhika kongsi dengan kita tadi, kalau falsafah itu tadi adalah cinta dan juga hikmah. Jadi bagaimana kita mampu cintai hikmah daripada pembacaan kita, maka itu akan itu akan memberi falsafah kepada kita. Begitu? Yes, betul. Okey, tapi kan ada juga pendefinisian lain yang kita lihat. Contoh, kalau buku falsafah dia memang purely falsafah yang kalau katalah kita nak ambil tokoh-tokoh falsafah yang sedia ada. Ini adalah buku-buku falsafah yang ditulis oleh tokoh-tokoh falsafah tersebut. Tetapi ada satu lagi bahagian yang mana kalau kita baca buku fiction pun, contoh novel ke, puisi ke, ataupun mungkin buku tentang kisah hidup sekalipun, tetap ada falsafah ataupun tetap ada nilai yang kita boleh dapat daripada pembacaan tersebut. Dia tetap menuliskan falsafah tersebut dalam penulisannya. Jadi apa yang membezakan antara fiction yang ada menyelitkan falsafah dengan buku falsafah purely falsafah itself? Boleh. Sebab saya tak nafikan terdapat beberapa novel tu fiction lah, hasil kerja fiction yang purely 100% philosophical. Sebagai contoh, saya ambil kat sini mana. Boleh. Silakan. Kenalkan buku falsafah yang kita ada. Camus. Ini adalah novel The Outsider, tulisan Albert Camus. Albert Camus adalah salah seorang filsuf existentialist era 60-an 70-an di bukan era 60-an, era 50-an 60-an di Perancis. Alright. So buku ni fiction. Buku ni memang macam novel biasa, tapi sebab Camus ni filosofer, so pemahaman kita dalam membaca novel The Outsider ni tak sama seperti kita baca Harry Potter. Sekali lagi saya petik Harry Potter lah sebab saya punya rujukan artikel ni pun banyak petik Harry Potter atau buku fiction works lain lah. So both fictions, cuma Harry Potter dia genre dia macam fantasi sikit. So bila orang baca tu macam dia boleh angan, dia macam ada boleh berangan. Tapi kalau bila kita sentuh pasal Camus Outsider ni, pemahaman dia kena lebih ke dalam lah sebab dia ada macam Camus macam dia ada magis menarik pembaca untuk mendalami hidup dia lah yang penuh sengsara, hidup watak utama dan ceritanya Mozart. Faham? Satu lagi buku yang orang kata, satu lagi work adalah ni. Boleh nampak tak ni? Notes from the Underground, Dostoyevsky. Fyodor Mikhalovich Dostoyevsky. Dostoyevsky ni dia filsuf juga. Tetapi cara dia menceritakan pegangan hidup dia, falsafah hidup dia sama seperti Camus tadi. Dengan cara penceritaan, dengan kewujudan watak-watak tertentu, kewujudan latar sesuatu latar cerita tertentu.
So menjawab balik soalan Abang Fiz tadi, dia ada setengah philosophical work yang fiction, yang genre dia fiction. Tapi kalau buku fiction biasa tu tak nafikan ada juga terselit hikmah dia, ada juga terselit macam nilai-nilai pengajaran hidup dia. Cuma dia tak menjadi central point, dia tak jadi titik utama dalam buku tu. Dia sekadar macam tahu nilai ni ada, tapi dia macam nak sedarkan pembaca bahawa nilai tu ada dalam novel tu dan ditunjukkan oleh watak utama. Dan dia bukan main fokus lah. Kalau macam ni, macam Dostoyevsky ni dia tekankan betul falsafah tu sebagai titik utama. Percintaan. Betul. Sebab rasanya itu sebenarnya bila Vampis tanya soalan ni tadi, di satu sisi lain kita melihat bahawa di sinilah sebenarnya kebijaksanaan ataupun kecerdikan seseorang penulis itu untuk meletakkan hikmahnya ataupun untuk meletakkan falsafahnya dalam sesebuah buku. Kiralah sama ada buku tersebut buku falsafah, purely falsafah, ataupun ia adalah fiction, tetapi sejauh mana seseorang penulis itu mampu untuk menyampaikan, untuk meletakkan hikmah-hikmah falsafah-falsafah tersebut dalam penulisannya. Dan ini sebenarnya yang sangat menarik untuk kongsikan pada malam ini juga dengan anda semua. Dan kita sebenarnya ada juga beberapa pertanyaan daripada audiens. Mungkin sekejap lagi kita akan raikan rakan-rakan kita yang sedang bersama. Silakan. Tapi saya nak sambung dahulu perbincangan kita dengan soalan saya sebelum kita raikan audiens kita pada malam ini. Tadi perbezaan yang kita sentuh tadi adalah tentang pendefinisian tentang falsafah itu. Yang keduanya kita lihat bagaimana pendidikan seseorang penulis itu untuk meletakkan buku falsafah tersebut dalam rangka fiction. Okey. Tapi sekarang ni apa yang kita nak lihat juga adalah sebagai seorang pembaca, sebagai seorang pembaca pemula lah, sebagai seorang pembaca pemula, mungkin kalau dia terus melihat buku-buku falsafah yang ada di tengah ramai para pembaca, akan memberikan kejutan kepada budaya membaca yang ada dalam diri dia sendiri kan. Jadi pada pandangan Adika sendiri lah untuk permulaan ni kan, nak meredakan sikit ataupun nak meredakan sikit kejutan yang mungkin bakal dihadapi oleh orang yang baru menjadi pembaca pemula falsafah itu. Okey, untuk bagi mereka yang nak mengenali buku falsafah, saya boleh sarankan beberapa bahan bacaan lah. Antaranya, kalau yang dah biasa dengan bahasa Inggeris, anda boleh cari satu buku ni, ditulis oleh Julian Bergini, seorang filsuf dari UK. Tajuk buku dia The Philosopher's Toolkit. Ada dekat Kino, saya dah check. Dekat Kino harga dia RM106. So kalau bagi sesiapa yang nak go in dengan falsafah, boleh start baca ni lah, The Philosopher's Toolkit oleh Julian Bergini. Bagi yang nak mendalami dalam bahasa Melayu pula, tak silap ada satu buku ni terbitan Tukul cetak. Tajuk dia Filsuf untuk Noh. Saya tak tahu buku tu masih dicetak lagi ke, masih terjual lagi ke, atau Tukul masih wujud lagi, saya tak tahu. Tapi buku tu memang sekitar PBKL 2015 atau 16, saya tak ingat. Buku tu memang laris. Bagi sesiapa yang nak mendalami falsafah, boleh cari buku tu lah. Dan satu lagi buku yang saya cadangkan adalah buku ni, Kisah 25 Filsuf Barat, karya Ahmad Lutfi. Dia buku ni cerita tentang riwayat hidup 25 orang filsuf barat yang dikutip sendiri oleh Ahmad Lutfi. Tapi tak semualah, sebab filsuf bukan setakat 25 orang ni, ramai lagi filsuf sebenarnya. Kalau misalnya dalam budaya, dalam Islam kita ada Al-Ghazali, atau di barat disebut Al-Ghazali. Kita ada Ibn Rushd, Averroes. Kita dekat ranah Nusantara ni kita ada Hamka, Buya Hamka. Kita ada Al-Atas bersaudara, Syed Naqib Al-Atas dan adik dia Syed Hussein Al-Atas. Silap, Syed Naqib tu adik dia, Syed Hussein tu abang dia. Okey. Lepas tu kita ada satu lagi ni, Tan Malaka, Mandilok.
Madilog ni tingkatan bagi materialisme, dialektika dan logika. Tiga-tiga istilah ni popular dalam falsafah. Materialisme, dialektika, logika. Ya, betul. Okay. So lepas tu kita ada apa lagi? Terlalu ramai filsuf yang saya tak dapat nak sebutkan. Syariati lagi, Syed Hossein Nas, ramai lagi tak dapat nak sebut, ramai sangat. Okay. Tapi itu semua adalah bacaan-bacaan yang mungkin dah lebih ke depan lah kan. Mungkin sebagai pemula awal-awal kita boleh mulakan dengan yang beberapa nama yang Adhika dah sebutkan pada awalnya tadi. Mungkin ada yang terlepas nama-nama yang Adhika sebutkan tadi, nanti boleh rujuk secara langsung ni. Nanti boleh tengok balik nama-nama yang Adhika dah sebutkan tadi. Okey, baik. Kita nak raihkan rakan-rakan kita yang sedang bersama kita pada malam ini. Ada daripada Udin Zahir akan menjemput sisi lain kemarahan anda. Ini adalah tagline yang dibawa oleh Adhika dalam video-video dia di YouTube dia. Jadi boleh tonton dan lihat. Okey. Kita tengok ada soalan tak? Okey, Aman Wan bagi tahu kata, baru tahu maksud falsafah. Betul lah, itu secara linguistik je. Kalau secara konsep dia, kita kena go deep lah, sebab penafsiran seseorang terhadap istilah falsafah tu berbeza lah. Okey, baik. Okey, Udin Zahir kata, tolong recommend satu buku falsafah untuk orang yang tak pernah baca buku falsafah. Ini susah sikit lah. Saya ada senarai, tapi saya tak ingat mana saya letak senarai itu. Ada 10 buku falsafah yang disarankan bagi sesiapa yang nak mula membaca falsafah. Tapi senarai itu mungkin nanti saya update lah kot. Saya update dekat mana-mana. Tapi yang mungkin yang Adhika ingat satu judul saja. Mungkin yang ada dekat kiri kanan Adhika sekarang ni ke, buku yang ada depan mata ke, boleh tunjuk terus kat Udin. Rasanya yang Mat Luffy tu pun boleh cadangkan kot untuk sebagai kan. Mat Luffy ni. Kisah filsuf barat. At least Udin boleh kenal dulu lah filsuf-filsuf yang ada. Dan istilah yang dia gunakan lah, sebab setiap filsuf filsuf pun terkenal dengan jargon-jargon ataupun istilah yang susah nak dipahami. So Mat Luffy ni dia ada bagi sedikit gist lah, sedikit idea mengenai apa yang digunakan. Sebab Bampis ada baca buku tu juga. So Bampis rasa untuk jawab soalan Udin ni tadi, kalau sebagai pemula untuk mengenali saja dahulu secara orang kata satu lapis awal boleh je nak dapatkan buku Mat Luffy tu. Menyentuh kepada karya fiksyen yang juga ada unsur-unsur falsafah yang diterapkan dalam karya-karyanya. Itu juga mungkin yang dimaksudkan oleh Hidayah Rasid tentang macam buku-buku Hamka ke. Ini merujuk pada perbincangan kita tadi lah. Betul, buku-buku Hamka pernah juga menjadi Hamka sendiri adalah filsuf sebenarnya. Yang terkenal di ranah Nusantara lah. Jadi kau memang kita Hamka antara filsuf di ranah Nusantara yang ada kan. Okay. Dan kat sini kita cakap tadi lah. Keluarga Alaka, Tuhan Pilih Jatuh Melaka. Dalam banyak-banyak nama kan, dalam banyak-banyak nama yang ada yang Adhika dah sebut tadi, ialah di ranah Nusantara, di Barat dan sebagainya kan. Dalam banyak-banyak bacaan yang Adhika dah baca untuk buku-buku falsafah ni, bukan kita nak buat perbandingan yang nyata lah, tapi ada sedikit perbezaan antara membaca buku-buku falsafah yang ditulis oleh filsuf-filsuf yang ranah Nusantara dengan Barat ataupun filsuf-filsuf di belah-belah keagamaan timur dan sebagainya. Ada beberapa perbezaan yang Adhika boleh nak kongsi kita pada malam ini. Sebagai perbandingan lah, kalau contoh saya ambil Al-Ghazali lah. Al-Ghazali, kalau kita telusuri buku Tahafut Al-Falasifah ataupun kerancut, ataupun dalam bahasa Melayu kerancuan pada falsafah, beliau sendiri percaya bahawa falsafah tu tidak perlu dipahami melalui jalan agama. Sebab dia
sebab Al-Ghazali kan, Al-Ghazali, sebab dia salah seorang ulama Syafi'i. So pada dia dalam buku, dalam tahfuz falsafah tidak boleh difahami melainkan dengan jalan agama. Tetapi Ibn Rushd ataupun Averroes dalam tahfuz melonggarkan sedikit apa yang dikatakan oleh Ghazali. Ibn Rushd tidak pernah menghalang seseorang tu berfikir dan keterikatan berfikirnya tu pada satu perkara. Faham? Dan satu lagi, ramai orang tak tahu yang mengasaskan sekularisme bukan orang barat, Ibn Rushd sendiri. Ibn Rushd yang memperkenalkan sekularisme, bukan filsuf barat yang kita sebut nama dia bla 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 tu, tak. Sekularisme tak diperkenalkan oleh orang barat, dia diperkenalkan oleh orang timur sendiri, iaitu Ibn Rushd. Sementara filsuf barat pula, filsuf barat dia lebih terbuka sebab dia orang tak terikat dengan apa-apa. Sebab kalau kita baca, contoh kalau kita go through kisah 25 filsuf barat Makhluki ni, hampir semua filsuf yang disebut dalam ni, most of them macam nak kata, most of them adalah atheist. Right. Sebagai contoh, Jean-Paul Sartre, seorang filsuf existentialist dari Perancis, dia seorang Marxis. Bila Marxis, dia confirm tak ada percaya agama. Nietzsche dalam buku ni Nietzsche, maka bersabdalah Zarathustra. Dalam buku ni jelas dia kata Tuhan sudah mati. Tapi apa yang dimaksudkan dengan Tuhan sudah mati itu penafsirannya kita kena pergi lebih dalam lagi. Betul. Kita tak boleh nak sebagai literal punya penjelasan. Faham? So most of them tidak terikat dengan budaya sekeliling lah, budaya cara hidup orang sekeliling. Tapi still idea mereka ni masih lagi diterima lah sampai sekarang, meskipun kalau kita baca, setengahnya akan berlawanan dengan pegangan hidup, ada apa yang kita bawa selama ni. So itulah, kena kita, siapa yang nak memulakan baca buku falsafah ni kena bersedia dari awal lah. Itu akan membawa kita kepada persoalan seterusnya nanti, tapi kita nak lanjutkan lagi kita yang ada pada malam. Dan pada kawan karya novel baru falsafah yang mudah tapi membuat pembaca sekejap dan berfikir, dan sangat direkomendasikan, terutama karya bertajuk Lelaki Untuk Hantar. Okey, ada soalan daripada ada nak respon ke? Buku tu rasanya putih press kan? Baharudin Bakery tu. Buku BTS kan? BTS ke putih? Sebab nanti saya cek balik lah. Tapi dia orang kata, ada yang nak kata kat saya buku Baharudin Bakery pun bagus juga untuk dibaca. Baik, okey, baik. Kita teruskan dengan soalan daripada New Belka. Buku-buku falsafah sesuai untuk golongan pembaca yang macam mana? Okey. Dia tak. Okey, golongan pembaca. Sebenarnya buku falsafah ni macam dia tak tergolong untuk kelompok pembaca mana-mana. Dia tak macam young adults, ada yang pelbagai genre yang kita biasa dengar. Tapi cuma satu je. Buku falsafah perlu dibaca sambil berfikir. Buku falsafah untuk orang yang sentiasa berfikir, sebab falsafah itu sendiri, kalau saya boleh quote dekat sini, falsafah adalah disiplin ilmu yang tertua. Mana taknya kita lahir-lahir je makin membesar kita banyak bertanya. Falsafah itu sendiri lahir daripada pertanyaan. Sebagai contoh, aku siapa? Kenapa aku kat sini? Siapa yang ciptakan aku? Itu semua soalan.
Cuma falsafah dia lebih dalam lagi. Dia adalah seni yang satu seni yang berkaitan dengan pertanyaan, soalan dan menjawab dia. Asking questions and how to reply with it. Itu falsafah. Betul. Falsafah itu bermula apabila manusia mula berfikir. So nak atau tidak, seseorang yang nak baca buku falsafah kena berfikirlah, kena mula berfikir. Maksud saya bukan berfikir macam alah, bukan setakat fikir gitu je. Maksud saya, yelah, kita dalam hidup pun, kita pun fikir nak makan apa hari ni kan. Itu biasa. Maksud saya berfikir kat sini, berfikir secara dalam. Berfikir secara kritis. Betul. Kalau yang biasa dekat universiti tu, dia biasa kalau student universiti macam saya dulu akan ambil satu subjek wajib. Critical thinking. Yes, critical thinking. Critical thinking macam semua kena wajib ambil Mungkin orang nampak macam subjek tu subjek remeh, tapi sebenarnya subjek tu bagi saya dia membantu saya dalam saya bukan saja menjalani kehidupan saya, malah membantu saya untuk membaca, go through buku-buku falsafah lah. Betul. Jadi so, betul juga agak bersetuju juga dengan apa yang Adika sebutkan tadi tentang buku-buku falsafah ni sesuai untuk golongan pembaca yang macam mana. Untuk jawab soalan Niu tadi, pada pandangan kita bersetuju untuk dia sesuai sebenarnya kepada semua golongan, cuma sejauh mana dia akan memberi kepada nilai tambah dan juga membantu kita untuk lebih mendalami pemikiran kita dan juga pemikiran penulis itu sendiri. Untuk meneruskan dengan soalan seterusnya, daripada Dora. Kali ni saya dah sebut dengan betul saya tak sebut dia sebagai Jora, DJ Dora dan sebagainya, saya sebut dia sebagai Dora. Dah betul lah. Okey, macam mana kalau kita come across buku falsafah yang lari dari pegangan agama? Sebenarnya ada sebut sikit sebenarnya. Bila kita kata kita tak boleh nak ambil dia sebagai satu hal yang literal semata-mata. Kita tak boleh ambil dia satu, ialah menjadi pegangan kita yang pegang itu satu je, tak boleh kan. Jadi macam mana kalau nak tengok bila Adika dah baca contohnya, ataupun sesiapa lah yang membaca, tiba-tiba melihat bahawa ini tak mengikuti garis panduan syariat hidup aku kan. So macam mana? Apa pandangan Adika tentang soalan Dora? Okey, benda ni saya dah biasa encounter. Bukan saya je, malah orang yang menggemari baca buku falsafah atau berminat dengan wacana-wacana yang berkaitan dengan ilmu falsafah. Mereka akan kata yang orang yang belajar falsafah ni tak ada pegangan agama. Sebenarnya tak. Kami masih beribadat macam biasa seperti orang lain, cuma kami tidak membiarkan diri tenggelam dalam pemahaman tu. Sebab seperti yang saya katakan tadi, bila kita membaca falsafah ni, kita go deep, kita berfikir secara dalam. Sebagai contoh lah, mungkin Kak Dora ni nak suruh saya bagi satu contoh kot. Tapi tahu sebelum tu lah, untuk Kak Dora memang sentiasa nak suruh kau bagi contoh sebab kau memang fun fact guy. Satu untuk Kak Dora dekat Berlin sekarang tu, dekat Jerman lah sekarang, Guten Tag. Okay, Nietzsche. Saya ambil Nietzsche. Okay. Nietzsche adalah, ataupun kita sebut Friedrich Nietzsche nama penuh dia. Nietzsche adalah filsuf barat yang terkenal dengan, kalau kita tanya orang timur ataupun kita dalam kalangan pembaca falsafah, bila sebut nama Nietzsche, apa yang kau akan terlintas dalam fikiran dia? Jawapan dia, idea dia mengenai God is thought. God is thought. Itu Jerman dia. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Melayu, Tuhan dah mati. Okay. Istilah pepatah ni mula keluar dekat satu buku dia, tajuk The Gay Science ataupun Sains yang Gembira. Ayat dia lebih kurang macam ni lah, saya quote sikit. Tuhan sudah mati, Tuhan tetap akan mati, dan kita dah membunuh dia. Itu sambungan dia. Sebab ramai orang yang baca benda tu sekerat. Bila baca benda tu sekerat, jadi ayat tu tergantung dan maksud dia tak sampai. Falsafah ni, kalau kita quote mana-mana dalam buku, kita kena ambil keseluruhan dia. Macam kita ambil ayat Quran lah, mana boleh ambil ayat setengah tu je, kita kena ambil satu ayat tu. Betul? Okey, menjawab macam apa yang saya cakap tadi, God is thought ni.
Nietzsche katakan, apa yang Nietzsche nak katakan, bukan Tuhan tu mati. Sebab Nietzsche pada satu sisi lain dia percaya bahawa Tuhan tu hidup dan tak akan mati. Apa yang dimaksudkan Nietzsche adalah Tuhan dah mati ni adalah akan tiba satu masa di mana agama ditolak tepi. Sekarang lah, Nietzsche bayangkan keadaan kita sekarang sebenarnya. Kalau kita tengok apa yang berlaku sekitar hidup kita, dari tak kisahlah berita politik ke, ekonomi ke, sosial ke, kita akan go through apa yang Nietzsche tu cakap tu terbukti hari ini. Nietzsche berkata Tuhan sudah mati, bukan Tuhan betul-betul mati, tapi Nietzsche kata akan ada satu masa di mana manusia yang kononnya mengaku beragama, dia melepaskan pegangan agama dalam hidup dia. So bila manusia dah hilang pegangan agama, Nietzsche kata kita kena cari sesuatu yang lain untuk isi dalam diri kita tu. So itu adalah satu penjelasan lah sebenarnya. Dan istilah Tuhan sudah mati ni pernah digunakan oleh seorang maestro sastra Melayu. Saya rasa Bang Fiz kenal kot, Dr. Kasim Ahmad. Ya, betul. Kenal. Dr. Kasim Ahmad. Dr. Kasim Ahmad dalam sajak dia, satu sajak dia, Sidang Roh, perenggan ketiga, saya bacakan sikit rangkap sajak dia. Sidang Roh tu memang sangat sangat terkenal untuk Kasim Ahmad punya puisi. Nanti akan padamlah dengan sendirinya lampu dari menara tinggi, kerana di bawahnya orang kian mabuk dan Tuhan sudah pun mati. Ada satu, tak silap saya ada cari dekat Google, satu wawancara antara Kasim Ahmad dengan wartawan dari Tunas Cipta ke majalah mana, saya tak ingat, Dewan Sastra atau Tunas Cipta, saya tak ingat mana satu. Alright. Sebenarnya arwah Dr. Kasim Ahmad memang membaca Nietzsche dan dia masukkan kata-kata Nietzsche tu dalam perenggan terakhir sajak Sidang Roh bagi menggambarkan keadaan sekelilingnya ketika itu. Dia ada daripada ayat tadilah. So nak kata betapa Nietzsche ni, saya rasa Nietzsche ni antara filsuf yang banyak menjadi inspirasi pada setengah orang lah. Macam tadi, istilah Tuhan sudah mati tu diambil oleh seorang maestro sajak sastra Melayu, Dr. Kasim Ahmad, dan diletakkan dalam rangkap terakhir sajak je. Bayangkan kalau Nietzsche dengar ni, sajak ni, terkejut je orang Melayu sebut Tuhan sudah mati dalam sajak. Ya. Bukan setakat Melayu kan, Islam pula tu kan, orang Islam pula yang berbetik pula kan. Faham. Baik, tapi itu mungkin sedikitlah penjelasan tentang apa yang Dora dah tanya tadi kepada kita kan. Kita boleh nak telusuri lebih lanjut tentang apa yang dibawa oleh Nietzsche ni tadi, tapi dalam masa sama kita ada banyak juga lagi soalan-soalan yang datang daripada audiens pada malam ni. Ramai yang menggembari topik pada malam ni rasanya. Jadi kita membanjiri komen-komen yang ada di YouTube Malaysia ni. Jadi kita meraihkan. Hari ini Hari Falsafah Sedunia. Oh lupa. Tadi waktu awal ni hari Khamis minggu ketiga bulan November setiap tahun, Hari Falsafah Sedunia. Terima kasih mengingatkan. Hari ni terlalu banyak sangat celebration sebenarnya 19 November ni. Hari lelaki sedunia, hari tanda sedunia, atau ada hari tanda sedunia. Macam mana satu celebration aku nak pergi ni. Tak, sebenarnya hari ni Arika, kita meraihkan 2 hari lah untuk kita, sebagai Hari Lelaki Sedunia dan juga Hari Falsafah Sedunia. Ya, betul. Dua perayaan yang kita lakukan pada malam ni di Bukit Malaysia. Baik, okey. Kita teruskan dengan apa? Arika nak sambung? Mengingatkan benda ni, ada satu kata-kata dari Aristotle, tak silap saya. Aristotle. Jika kamu jumpa seorang wanita yang baik, berkahwinlah. Jika perempuan tu baik untuk kamu, kamu akan bahagia. Jika perempuan tu tak baik untuk kamu, kamu akan jadi seorang filsuf. Wah. Itulah sedikit quote pada hari ini. Okey, kita teruskan. Hasti bagi tahu kata dia baca buku falsafah. Bagus. Alhamdulillah. Tapi ada soalan daripada Ima Akima.
Adakah cenderung untuk aplikasikan ilmu falsafah dalam kehidupan seharian? Okey lah, soalan ni aplikasi ilmu falsafah ni dalam kehidupan sebenarnya yelah, memang bagi saya dia kedekatan lah, memang rapat lah ilmu falsafah dengan saya, sebab setiap apa yang berlaku dalam hidup saya macam fikir balik, renung balik dan kaitkan balik dengan diri saya lah. Sebagai contohnya macam saya tak tahu nak ulang balik tak, tapi saya rasa nak ulang juga demi nak bagi pembaca, senang penonton malam ni untuk figure out macam mana. Saya pernah putus cinta sekali. Okay. Saya pernah putus cinta sekali. Lepas saya putus cinta tu macam saya lost sikit. Tapi kemudiannya saya bertemu dengan ni Kierkegaard. Kierkegaard adalah seorang filsuf existentialist dari Denmark. Okay. Dan ni adalah dia punya magnum opus lah, mahakarya dia. Okay. Sama ada atau sebuah fragmen kehidupan. Alright. Dekat bahagian permulaan dia ada satu quote yang bila saya baca macam terkesan sikit dekat saya. Okay. Dia berbunyi macam ni. Jika kau berkahwin, kau akan menyesal. Tak berkahwin, kau juga akan rasa menyesal. Sama ada kau berkahwin atau tak, kau tetap akan rasa menyesal. Macam sebab Kierkegaard ni, saya baca sikit tentang sejarah hidup dia. Dia pernah bertunang dengan seorang gadis yang bagi saya agak lawa lah. Tapi tak sampai berapa bulan dia orang bertunang, tiba-tiba Kierkegaard tak putus. Sebab dia takut wanita yang dia tunang tu tak boleh bear dengan diri dia. Faham? So in the end, dia menulis buku ni lah. Dia tulis buku ni, lepas tu ada satu lagi buku lain, Fear and Trembling. Dalam bahagian mukadimah buku ni pun dia ada cerita. Dia dah cerita macam mana perhubungan perkahwinan tu sendiri macam mana. Jika kau berkahwin, kau akan rasa menyesal. Tak berkahwin pun kau akan rasa menyesal. Sama ada kau kahwin atau tak, kau tetap akan rasa menyesal. Sebab dalam hidup ni kita dihadap dengan berbagai pilihan. Betul. Yang yang pada akhirnya kedua-dua pilihan kita yang kita pilih dalam hidup tu akan membuatkan kita rasa menyesal di ujung dia. Tetapi ia terpulang pada kebijaksanaan hidup kita, macam mana kita nak memilih mana satu yang pada kita rasa penyesalan tu tidak terlalu berat untuk kita. Sebab kalau kita contohnya macam misal tadi kita kata kahwin kan, kalau kita berkahwin, kita terpaksa melupakan impian zaman bujang. Kita dah ada keluarga. So bila kita sebagai lelaki misalnya, kita kalau dah jadi suami, kita jadi ketua keluarga, benda pertama yang kita kena fikirkan adalah perut isteri dan anak-anak kita. Bila fikir tentang perut isteri dan anak-anak dia, perut dia tak payah fikir dah. Macam fikir, aku tak kisah, aku tak makan, jadi anak bini aku dapat makan sudah. So dia akan rasa menyesal lah, sebab dia terpaksa berlapar dan dia terpaksa melupakan impian hidup dia sebab dia nak prioritize keluarga dan anak-anak dia. Tetapi kalau kita tak berkahwin, orang kata kita tak laku. Especially perempuan lah. So orang kata perempuan kalau kahwin usia lewat tak laku lah, macam tu lah, macam ni lah. Tapi zaman sekarang ni kita tak ada bias gender, okay? So semua orang boleh jadi benda sama. Sekarang ni tak. Sekarang semua orang dah macam bebas memilih lah, nak kahwin atau tak kahwin, itu masalah lah. Tapi itulah. Contoh kalau saya sendiri kan, sebab saya suka budak-budak. Sebab kalau bila saya tengok budak-budak tepi jalan main macam, penat juga rasa ada anak. Sebab dia macam satu keinginan. Setiap orang nak berkeluarga, nak ada anak kandung. Bila dah tua nanti adalah orang nak waris, ada orang nak jaga dia. Lepas tu kalau dia mati, ada orang yang boleh mewarisi nama, harta dia. Tapi tu semua tak susah, boleh ambil anak angkat. So dia
pada akhirnya falsafah ni dia mengajar kita antara, macam balik pada soalan Imam tadi, dia membantu saya untuk memilih antara dua, dan saya akan memilih sesuatu yang mungkin penyesalan atau mudaratnya tidak terlalu ketara dalam hidup saya. Betul. Tapi sebenarnya kan dengan apa, kalau dengan apa yang Adhika sebutkan tadi juga sebenarnya, yalah bila kita cakap pasal penyesalan tadi kan, yalah kahwin menyesal, tak kahwin menyesal, dua-dua pilihan penyesalan kan, sebenarnya adalah yang patut dilihat di sini adalah bagaimana kita nak menanggapi penyesalan tersebut. Dan dalam hal ini daripada putus cinta tadi, Adhika menemui falsafah cinta ataupun hikmah cinta kan. Jadi daripada putus cinta menemui cinta hikmah ataupun hikmah cinta ni tadi, falsafah melalui pembacaan dan sebagainya. Jadi tetap ada hikmah di sebalik apa yang berlaku lah kan. Okey, kita teruskan Adhika insyaAllah di beberapa waktu yang kita ada lagi. Joklin kata macam Avengers penuh ilmu. Boy. Siapa Joklin? Dia kata sambil berfikir. Ya betul. Memang daripada tadi kita menyarankan supaya membaca sambil berfikir dengan sedalam-dalamnya. Kira Tomo juga berkata setuju, falsafah yang bagus membuatkan kita akan berfikir. Okey, ada soalan daripada Dora sekali lagi. Umur berapa Adhika start baca buku falsafah? Okey, buku falsafah saya pertama saya baca start umur 18 lah. Itu pun bukan falsafah yang macam falsafah existentialism. Saya baca falsafah politik dulu. Okey. Macam bodoh saya nak tahu falsafah ni ada macam-macam genre. Ada yang falsafah politik, ada yang falsafah ekonomi, sosial, perang pun ada. Contoh ini first buku lah yang saya baca. Manifesto Komunis. Karl Marx dan Friedrich Engels. Ni falsafah saya. Marx orang filsuf. Tapi filsuf politik. Ini adalah macam falsafah politik dia lah. Komunis Manifesto. Ada satu lagi buku dia falsafah ekonomi, Das Kapital. Das Kapital, kata orang kalau jika anda nak memahami teori falsafah ataupun teori ekonomi sosialisme, baca Das Kapital. Ada 3 jilid. Betul. Dekat Kino satu jilid tu dah RM65. Bayangkanlah kalau 3 tu sekali. Tak terhabis nak baca. Dan Manifesto Komunis ni masa era darurat dulu, memang buku ni buku haram. Siapa yang simpan buku ni kat rumah terus akan ditahan bawa ISA. Betul. Dulu memang buku haram. Sebab sekarang ni kita dah tak ada insurgensi komunis lagi. Parti Komunis Melayu dah letak senjata tahun 89, tahun 90. So buku ni macam kembali dijual secara bebas lah. Dulu ada buku ni dalam bahasa Melayu, tetapi itu pun diharapkan. Itu pun sebab buku tu diterjemah oleh anggota Parti Komunis Melayu. Baik. Okey, kita teruskan Adhika dengan respons daripada audiens kita pada malam ni. Ya, buku daripada Nur Samila Samsudin, Falsafah Ketuhanan, banyak menerangkan tentang bagaimana orang zaman dahulu yang mencari Tuhan. Ya. Dah baca falsafah syaitan dah. Rasanya buku tu macam pasangan tau. Falsafah Ketuhanan dan falsafah syaitan. Kedua-dua buku tu macam melengkapi satu sama lain. So kalau nak baca falsafah Ketuhanan, baca sekali falsafah syaitan. Bagi saya lah. Sebab saya pernah nampak buku ni orang jual. Yelah, dia kena lengkap lah kan. Kita ada Tuhan dia macam melengkap. Dia macam melengkap. Jadi dia kena lengkap lah itu kan. Okey, baik. Soalan daripada Aida Idris. Aida. Paulo Coelho. Lupa dah sebut dia. Coelho ni. Paulo Coelho. Ya. Coelho. Saya belum lagi membaca Coelho, tapi rakan-rakan saya ramai yang dah baca. Rakan-rakan saya kat universiti dulu, senior saya kat universiti dulu, dia peminat juga Coelho, sampai ke seluruh buku Coelho tu dia baca. Tapi The Alchemist tu dia orang kata, saya tengok review dekat Goodreads, lepas tu saya tanya fellow bibliofil, kata dia orang kata buku tu bagus. Itulah, tapi saya tak boleh nak ulas lebih panjang sebab saya belum baca lagi buku tu. InsyaAllah lah, mungkin di kesempatan lain saya akan buat video ulasan buku tu dan kita kongsilah insight dia.
Okay, bercakap pasal membantu nanti anda semua sedang berada di YouTube Malaysia ya. Jadi mana kata orang yang sama dalam YouTube Malaysia itu adalah YouTuber dan mereka mempunyai saluran YouTube mereka sendiri. Jadi boleh cari Adhika's Shelf Life. Yes. Ya, di YouTube channel Adhika. Video yang saya dan salah satu video Adhika ada menyebut tentang kalau nak dapat apa anda tak boleh berfikiran lurus. Ini dinyatakan oleh Haris Iskandar atau Haya. Kalau nak baca falsafah anda tak boleh berfikiran lurus. Betul. Alright. Okay, seorang sekali lagi dia bagi tahu, I think I understand what you mean. It's meaningless without context. Yes, betul. Okay. Sebab bila kita berdepan dengan suatu teks, kita jangan baca on surface je. Dia macam iceberg lah, atau iceberg analogy. Kita jangan tengok yang dekat tip of the iceberg tu pergi dalam ni. Betul. Sebab dalam tu akan mau kadang-kadang yang bila kita go dalam lagi, dia akan bawa maksud yang kita sendiri tak akan sangka. Dora juga pada malam ni, American Gods pun has the same theme about Tuhan sudah mati and great book message dia dalam. Sebab American Gods tu kalau tak silap saya, dia bentuk, dia satira, dia sastra genre satira juvenalia. So kritikan dia terhadap Tuhan tu memang keras gila lah. Bukan keras, takat keras dia, keras gila. Okey, baik. Kita teruskan dengan respons daripada Siti Fatanah Syafi'i. Betul, bergantung pada pemikiran dan pemahaman seseorang. Jika apa yang dia faham tu dari syariat, itu juga lah yang dia akan dapat. Satu ayat mengandungi pelbagai makna yang betul. Satu ayat tu macam tadi tu lah saya cakap tu. Okey, New Belka. Boleh tak Adhika terangkan betapa besar atau pentingnya impak penulisan buku-buku falsafah ni kepada seseorang pembaca? Okey, dia rasanya bagi saya impact dia tak begitu ketara lah. Selain dari membuatkan manusia seseorang tu lebih rajin berfikir kan. Sebab biasa kalau kita jalani kehidupan seharian kita akan fikir benda-benda yang agak trivial. Macam nak makan apa hari ni, balik rumah ni nak masak apa untuk anak-anak. Tapi benda itu bagi saya trivial lah. Walaupun trivial tapi sebenarnya benda tu berjalan juga lah. Kalau kita membaca falsafah ni, kita mungkin akan lebih kenal erti hidup lah pada pandangan saya sendiri lah. Sebab falsafah ni macam eksperimen sains. Macam kita dulu masa kita kat sekolah kita buat eksperimen sains, kita ada tujuan dia, kita ada inference, lepas tu kita cipta satu teori, lepas tu kita kena macam mana kita nak buktikan teori tu, kita buat eksperimen. Lepas kita tengok hasil eksperimen tu baru kita percaya, oh teori kita macam ni. Falsafah pun macam tu juga. Cuma falsafah kita tak buat macam eksperimen, kita tak adalah buat macam eksperimen menentukan takat didih air 100 darjah Celsius. Kita tak macam tu. Dia macam kita berhadapan dengan kehidupan kita sendiri in daily life. Sebab akan ada satu ketika, sebab orang kata hidup kita macam roda, kadang-kadang kat atas, kadang-kadang kat bawah. So kadang-kadang kita kat atas tu kita bila kita ke atas, kadang-kadang batu kita jatuh ke bawah tu, kita dah boleh tahu siapa diri kita. Dan bila kita tanya balik tentang diri kita tu, itulah sebenarnya falsafah. Sebab kita go through it every day. Ada satu hari kita akan rasa bagus, ada satu hari kita rasa down gila lah, sampai tak nak mandi, tak nak cakap pasal apa, tak nak makan. Itu pun ada message dia juga. Ada pengajaran tersirat di sebalik hidup tu. So itu Hidayah Rasyid ni rasanya memang ditujukan khas kepada Adhika lah dalam tenggelamnya kapal Benedict kan. Ini kata ayat kepada Zainuddin kan. Demikianlah perempuan. Dia hanya ingat kekejaman orang kepada dirinya walaupun kecil, dan dia lupa kekejamannya sendiri kepada orang lain walaupun bergaya besar gitu. Tengok itulah Buya Hamka dalam novel pun dia masih lagi letak sedikit falsafah hidup tu.
Oh, pembetulan bukan Nur Hayati kepada Zainuddin. Ini Zainuddin berikan kepada Hayati. Zainuddin pada Hayati. Betul. Ni kalau baca macam kita dapat feel sendiri lah, tapi kalau kita tengok filem tu macam saya bila tengok filem tu pasal macam betul Zainuddin. Dia kalau ini kalau kita baca Hamka lah, kalau kita baca ada apa dengan kita pada tengok filem kan. Yang nombor 2 tu yang Dian bagi tahu, Rangga, yang kau lakukan ke aku itu jahat. Semua kau lakukan itu jahat. Aku itu jahat kan. Itulah dia kan. Okay, baik. Daripada Kira Tomo, embrace the penyesalan. Kita takkan mampu menghalang kenangan yang lalu. Maka cubalah belajar untuk hidup bersama. Cia. Betul. Macam tadi, Kierkegaard dia ajar saya untuk move on sebenarnya. Walaupun tak adalah terus sangat, tapi sikit. Sebab kalau kita baca riwayat hidup para filsuf ni, kebanyakan mereka adalah gagalis. Mereka semua adalah orang yang gagal dalam, terutama sekali dalam soal percintaan lah. Nietzsche, bagi contoh, Nietzsche tadi saya baca bagi contoh Kierkegaard kan, Nietzsche dia suka seorang awet ni. 3 kali dia propose, 3 kali kena tolak. Lepas tu Jean-Paul Sartre, dia suka dengan Simone de Beauvoir. Beauvoir ni salah seorang filsuf kiri feminis dekat era Perancis tu lah, Simone de Beauvoir. Dia propose Beauvoir, tapi Beauvoir reject dia. Macam tu je. So kalau orang tanya saya macam mana para filsuf ni dapat menghasilkan satu karya hebat, jawapan dia sebenarnya dia pernah gagal dalam hidup. Dia pernah berada dalam satu ketika dia berada di titik paling bawah dalam hidup dia orang. Betul. So, daripada kegagalan itulah mereka tulis, mereka cerita ke orang supaya kalau kau hadap, bukan macam jangan jadi macam aku. Kalau biasa kalau orang tulis buku kan, janganlah jadi macam aku kan, aku ni gagal apa semua. Tak, filsuf tak akan tulis macam tu. Filsuf akan kata kalau kau berhadapan benda macam ni, kau kena buat ni. Dia bagi tip macam mana kita nak harungi benda tu tanpa kita macam rasa terpinga-pinga, tak ada bantuan. So dia orang tunjuk macam mana kita nak go through benda tu, dan akhirnya kita gembira balik lah. Sebenarnya lebih kepada bukan macam mana kita nak menjadi seseorang itu. Sebenarnya kita harus menjadi lebih baik daripada orang tersebut. Kalau katalah kita ambil this person sebagai satu ikon, then kita sebenarnya nak buat supaya kita boleh jadi lebih baik daripada dia, bukannya menjadi seperti dia. Itu yang kita lihat kan. Sebab kita sendiri pernah cakap, awal sendiri selalu cakap jadi diri sendiri, jangan jadi orang lain, jadi diri sendiri. Betul. Baik. Yang tulis tu hanya panduan je. Baik, okey. Kita teruskan dengan Siti Rahmah Mokhtaruddin. Saya join agak lambat tadi, jadi tak pasti soalan ini sudah ditanya sebelum. Boleh tak beri tips bagaimana nak mula membaca karya filsafah? Tadi Adika mungkin contoh tentang buku-buku bermula lah, buku-buku untuk agak orang pemula kan. Tapi bagaimana nak baca tu? Katalah kalau dia pergi buku karya buku malam contoh. Kalau dia pergi nak memulakan pembacaan. Jadi bagaimana nak mula membaca karya falsafah? Okey, dalam kita nak tackle soalan tu, kalau kita nak start baca karya falsafah, satu kita kena ada minda yang terbuka lah. Minda yang terbuka. So kita kena accept the fact that apa yang seseorang penulis tu tulis adalah berlawanan dengan apa yang kita pegang. So kita kena accept the fact lah. Yang kedua, macam saya cakap tadi, filsuf ni is back on asking question and jawab. Seni menanyakan soalan dan menjawab. Seni bertanya dan jawab. So sambil-sambil kita baca tu, lepas tu kita macam saya lah, saya baca buku falsafah kan. Biasa saya ambil satu bab sehari, saya baca satu bab sehari, saya pause, lepas tu saya fikir apa yang ambil masa untuk Adam lah. Ambil masa untuk Adam lah, sebab macam saya cakap tadi, buku falsafah ni dia takkan habis dalam masa sebulan dua. Dia benda tu boleh baca dan ambil selapis je lah kan. Benda tu seumur hidup kita. Betul.
Macam tadi contoh tadi kan, Tuhan sudah mati kan. Saya pun ambil masa sejenak untuk fikir Tuhan sudah mati tu apa yang dimaksudkan Nisha tu. Sampai saya cari dekat Google apa yang dimaksudkan oleh Nisha tu. So saya fikir lepas tu baca orang penafsiran orang, lepas tu fikir balik. Fikir lepas tu dah dapat jawapannya kat situ lah. So antara tips dia open to interpretation lah. Antara tips dia lah saya bagi. Saya tak nak bagi banyak sangat. Mungkin antara satu tips dia yang macam tadi tu buka kita kena terima, kita buka minda kita, open to interpretation. Kita kena jangan limitkan pembacaan tu pada sekadar baca dan habis je. Kita kena baca, berfikir, lepas tu kita jangan limitkan pemikiran kita tu. Kita buka, open to interpretation. Betul. Untuk jawab apa yang Adhika sebutkan tadi juga, sebenarnya boleh respon juga kepada New tadilah. Saya takut jam otak nak baca buku falsafah. Saya minat nak baca, nak cuba baca, tapi saya jenis yang slow thinker. Sebab tu tadi Adhika pun dah bagi tips tadi kan, baca satu bab and then relax dulu, hadam, ambil masa kan. Kalau tak boleh satu bab, satu muka pun jadi. Betul? Sebab buku falsafah dalam satu muka surat tu je dah berlambak idea. Macam buku ni sekarang saya sedang baca buku ni. Buku ni saya baru beli awal bulan ni dekat Carousel. Tajuk dia Manusia Semuanya Terlalu Manusia, Nietzsche. Antara karya terawal dia lah. So buku ni saya baca satu bab, sebab kalau kita tengok kat sini huraian satu bab tengok panjang, dah tengah muka surat dah. Dia hurai satu muka surat sampai setengah muka surat, lepas tu saya tutup, saya fikir jap. Faham? Ambil masa lah. Kadang-kadang tengah hari sambil makan tu baca juga buku, lepas tu sambil makan tu fikir. Slow fikir. Jadi mungkin Bang Fiz, kalau tak kisahlah saya nak ceritakan gaya, kalau boleh lah saya nak ceritakan beberapa gaya penulisan buku-buku falsafah. Boleh masuk sikit. Kita pun ada di hujung-hujung sesi ni. Sebenarnya tengah duk scroll dekat komen-komen, takut ada yang terlepas komen-komen daripada audiens kan. Tapi sementara tu boleh juga Adhika kongsikan dengan kita gaya-gaya yang ada, yang Adhika dah buat di rumah awal. Okey. Gaya penulisan buku falsafah ni sama juga macam kalau contoh buku fiksyen lah, kita ada sudut pandang kan, macam mana penulis menggambarkan sesuatu watak, sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua, sudut pandang orang ketiga kan. Dekat dalam buku falsafah pun ada cara dia, cara gaya penulisan dia. Ada 4, saya akan bawa 4 gaya penulisan falsafah. Yang pertama, gaya dialog. Gaya dialog ni dikenal gaya dialog digunakan oleh para filsuf yang awal lah. Sebagai contoh Plato. Ini buku Plato, misalnya The Republic. Plato suka guna kaedah dialog ni, di mana beberapa orang akan bincangkan sesebuah subjek. Lepas tu Plato ataupun guru dia lah, Socrates, akan bentangkan satu siri soalan. Orang yang tanya boleh bagi pendapat. Lepas tu Socrates dalam satu majlis dialog tu, dia akan tanya satu soalan yang akan mempersoalkan pendapat mereka. Dia macam dialog lah. Berbahas berdialog. Okey. Dan berbahas dengan dialog, dan pada akhir perbahasan tu, diorang yang tanya soalan tu tadi akan simpulkan sendiri. Faham? Kaedah ni kalau ikut buku Mat Lutfi, dia dipanggil kaedah Sokratik, di mana semua orang berdialog, dibimbing oleh seorang pemuda cara, dan pada akhirnya orang yang bertanya soalan tu go back in conclusion lah, masing-masing conclusion. Okey, gaya penulisan buku falsafah yang kedua, esei. Okey. Esei used by
Aristotle. Ya. Aristotle ni buku dia Art of Rhetoric. Ya. Aristotle adalah seorang ahli falsafah yang terkenal guna gaya esei ni. Dia tidak seperti gaya dialog yang agak dramatik juga. Dia membentuk satu pandangan falsafah dengan penjelasan yang sangat mudah. Dia akan bagi tahu masalah utama dulu, lepas tu bincang secara teliti dan akhirnya solution sebagai penutup. So dia macam first soalan, kedua poin huraian, ketiga jawapan sebagai penutup. Dia kena ada premise pada apa yang dia bawa lah kan. Yang ketiga, pertembungan perselisihan ataupun dia macam esei tadi. Tapi esei dia satu hala je. Yep. Pertembungan perselisihan ni dia banyak idea. Kadang-kadang satu idea tu berlawan dengan satu idea lain. So soalan tu akan dijawab melalui pembentangan teks yang diakui autoritinya. Lepas tu in the end kita pengarang akan saya menjawab bahawa bla 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 bla. Dia dicanangkan hujah-hujah dia lah, dan yang menyangkal hujah-hujah terperinci sebelum ni. Gaya ni banyak digunakan oleh Aquinas, Thomas Aquinas dalam buku dia Summary of Theology. Dan yang terakhir, saya rasa gaya kegemaran saya lah, gaya penulisan falsafah kegemaran saya, aphorism atau perumpamaan. Gaya ni banyak digunakan oleh Nietzsche. Control lah buku Nietzsche banyak mana sekalipun, dia tetap guna gaya yang sama. Macam Daspot Zarathustra, Human All Too Human, dia banyak guna perumpamaan. Tetapi perumpamaan ni, masalah dia seakan-akan maksud dia tak sampai. So bagi pembaca baru, dia akan macam terpinga-pinga lah. Faham? Mungkin Nietzsche nak masukkan benda lain, tapi dia apa yang dia faham benda lain. So aphorism ni dia macam perumpamaan macam perumpamaan lah, dia singkat sangat. So kena pergi dalam lagi lah. So itu je lah kot. Itu sajalah gaya falsafah. Baik. Terima kasih atas perkongsian tersebut Adhika. Mungkin di hujung sesi kita pun dah menghampiri 1 jam secara langsung ni, dan kita pun nak ucapkan terima kasih juga pada rakan-rakan yang meninggalkan komen dan jejak ni kan. Memang sangat aktif kerana sudi bersama dengan kita berkongsi pandangan dan cerita. Tetapi ada satu soalan last yang saya benarkanlah untuk soalan last ni daripada Hidayat Rashid kan. Adakah berbeza antara ayat falsafah dengan ayat quote yang dikeluarkan oleh businessman ataupun saintis ataupun sesiapa sahaja? Quote kalau quote orang-orang biasa, kita faham satu hala je. Tapi kalau kita berdepan dengan satu quote daripada buku falsafah, itu kita kena selidik. Sebab kadang-kadang pemahaman kita tak sama dengan pemahaman apa yang dimaksudkan oleh filsuf yang disebutkan. So kita kena go deep lah. Kita kena go through the interpretation. Kita kata orang ni kata apa, orang tu kata apa. So macam kita tak boleh memahaminya secara satu hala. Dia ada banyak lagi hala yang kita kena faham lah. So itulah kita kena tengok. Baik. Itulah. Baik. Adhika, di hujung sesi ini sikit mungkin boleh kongsi dengan kita kot, setelah Adhika berada dalam komuniti Booktube Malaysia, apa yang Adhika lihat ataupun apa yang Adhika rasa tentang komuniti Booktube Malaysia di sini, dan dia memberi kesan ataupun membantu Adhika dalam meneruskan usaha. Jadi ialah Booktube tu satu hal lah, tapi sama-sama untuk orang membaca. Adakah ia menjadi satu kumpulan sokongan yang membantu Adhika untuk meneruskan usaha-usaha membaca, atau apa pandangan Adhika sendiri berkenaan dengan komuniti Booktube Malaysia? Sebenarnya Booktuber ni sebenarnya kalau di Malaysia masih baru lah kan. So dia macam dia
saya boleh katakan bahawa booktuber ni adalah seorang duta kecil pada buku yang dia baca. So seorang duta kecil, ambassador. So booktuber lah yang memainkan peranan penting dalam bukan sahaja menerangkan kepada masyarakat buku yang mereka baca, malah booktuber pada saya sendiri, dia ada satu, bukan setakat kita buat video post kat YouTube. Tanggungjawab kita besar. Tugas kita adalah untuk menyedarkan orang ramai bahawa pada zaman sekarang ni, membaca masih lagi adalah satu keperluan. Sebab kita macam mulanya bila saya nak masuk booktube ni, saya tak kisah sebab saya memang suka kongsi bacaan, tapi dulu saya suka kongsi bacaan dengan rakan-rakan terdekat. So bila dah ada orang ajak saya masuk Booktube Malaysia ni, instead of kita kongsi rakan-rakan terdekat, kenapa kita tidak kenalkan kepada seluruh dunia apa yang kita baca? So bila semua boleh tengok, kita boleh promo buku tu, dan in the end kita akan jumpalah seorang yang mungkin sekepala dengan kita, macam berbincang. Sebab sebenarnya bila saya buat video, saya tak kisah berapa banyak view. Yang saya kisah bila ada orang suka tinggalkan komen dekat video tu, saya cubalah sedaya upaya untuk jawab. Faham? Saya cuba. Sebab bila orang letak komen tu macam satu kepuasan lah bagi saya. Macam menghargai usaha yang Adhika dah buat lah untuk buat video tu. Ada orang nak lebih tahu tentang buku yang saya baca. So saya explain lah. Dan mungkin jadi itu. So macam saya bukan buat video bukan sekadar buat satu tugas untuk saya, untuk saya kenalkan buku apa yang saya baca pada orang ramai, supaya orang sedar dan akhirnya mereka akan timbul rasa minat untuk membaca lagi. Baik, okey, baik. Terima kasih Adhika. Pada saya. Baik, okey. Terima kasih Adhika untuk sedikit perkongsian berkaitan dengan buku falsafah suatu pengenalan tadi. Dan kita akan teruskan nanti dengan sesi-sesi siaran langsung yang akan datang dengan booktuber yang lain juga. Jadi kalau anda semua mau tahu lebih lanjut, jika anda mahu tahu lebih lanjut tentang Booktube Malaysia, anda boleh terus ikuti Facebook Booktube Malaysia, anda boleh terus ikuti Instagram Booktube My, dan juga laman web booktubemy.com untuk anda tahu perkembangan terkini tentang aktiviti-aktiviti komuniti Booktube Malaysia. Dan teruskan bersama-sama dengan kami dalam episod-episod seterusnya dengan booktuber yang lain. Terima kasih sekali lagi Adhika. Terima kasih kepada rakan-rakan yang sudi bersama pada malam ini. Jumpa lagi di episod akan datang. Assalamualaikum. Buku Gaya Hidup Kita. Bye-bye. Bye.